Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kepada Allah Ta'ala dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yin. Allah berikan kita peluang untuk berbuat kebaikan, dan tidak semua orang Allah bagi peluang ini. Peluang untuk mentaati Allah, peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah, peluang untuk mengenal siapakah Tuhannya yang telah menjadikan dia dan mengkurniakan ke atasnya apa yang ada pada dia sekarang ini, yang ada pada kita, sama ada hartanya, ilmunya, sihatnya dan sebagainya. Maka Allah memberikan kita peluang untuk mengenal, supaya kita ini apabila kita tidak lupa siapakah pencipta kita, dan kita tidak lupa siapakah diri kita sebenarnya. Sebab itu apabila manusia ini dia mula lupa, maka ditukar namanya daripada insan kepada annas. Ya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah kata dalam Al-Quran, sungguhnya telah kami jadikan manusia ini, insan ini sebaik-baik kejadian. Sebab itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diletakkan martabat sebagai insan kamil mutakammil. Dia tak sebut anas kamil mutakammil. Tetapi bila kita ini banyak lupanya kepada Allah, maka nama kita juga ditukar daripada insan kepada anas. Ya. Nama kita pun ditukarkan oleh Allah. Tapi kita tak sedar, kita tak perasan yang kita telah mula semakin lupa pada Allah disebabkan kesibukan alam sekeliling, kesibukan kehidupan yang sama, daripada muda sampai tua, sampai kita nak bertemu Allah. Maka perkara yang kita sibukkan adalah perkara yang sama, yang tidak ada perubahan. Sebab dunia ini adalah benda yang sama. Tak ada beza, tuan-tuan. Dunia ni benda yang sama, yang tidak ada beza. Tidak ada perbezaan. Dan kenikmatannya itu ada had batasnya. Kepedihan, kesusahan ada had batasnya. Berbeza dengan akhirat. Akhirat, kenikmatan dia tidak ada had batas. Dan kepedihan, kesusahan akhirat itu tidak ada had batas. Itu yang dikatakan khalidina fiha abada. Tapi manusia dia terhenti kepada kehidupan yang ada sekarang. Baik itu, inilah perkara yang paling kita khawatirkan, paling kita takutkan pada saat-saat sekarang ini, tuan-tuan. Sebelum saya baca kitab Risalah Tauhid ini, dalam bab perkara yang mustahil, mumasalatuhu lil hawadis. Allah bersalah-salahan bagi segala yang baharu. Bersalah-salahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi sekalian makhluk ini. Cuma saya nak bawa tuan-tuan fikir sikit. Zaman kita sekarang ini, kalau kita lihat apa sebenarnya berlaku. Manusia kebanyakannya sekarang ini mereka memandang kepada isu yang terjadi, tetapi mereka tidak memikirkan apa sebenarnya isu yang terjadi. Saya ulang balik. Masyarakat sekarang suka membincangkan dan memandangkan isu yang terjadi, tetapi mereka tidak memikirkan apakah sebenarnya isu yang terjadi itu dan apakah hikmahnya. Kalau kita lihat
saya bawa tuan-tuan satu sebelum saya baca kitab. Yang pertama sekali, kalau kita lihat akhir zaman ini, ramai Allah Subhanahu wa taala matikan hamba-Nya di kalangan suasana yang baik-baik. Contohnya, kerap kita dengar orang mati pada malam Jumaat, hari Jumaat, orang mati dimatikan oleh Allah dalam keadaan tengah semayang, tengah sujud, lepas ambil semayang, tengah baca khutbah, ada tengah kuliah. Kalau kita tengok, ramainya orang mati baik. Zaman sekarang ni, kalau dilihat, sebelum ini 20 tahun yang dulu, susah kita nak dengar orang mati malam Jumaat. Sebenarnya, apa yang Allah Subhanahu wa taala nak kita berfikir? Apa yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu dekat kita semua? Zaman ni Rasul tak ada. Tetapi apa yang disebut oleh Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Taraktu fikum amraini. Kamu tengoklah apa yang aku tinggalkan. Kalau tuan-tuan tengok hadis berkenaan dengan tanda qiyamah, apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, di antara tanda qiyamah itu, iaitu Allah matikan akan orang-orang yang baik-baik. Apabila kiamat ini hampir, maka Allah matikan orang yang baik-baik. Di kalangan orang-orang baik, orang-orang saleh ni Allah matikan. Jadi tak heranlah kalau kita dengar cerita ramai orang mati dalam keadaan yang baik. Kerana orang yang baik, Allah akan matikan dalam keadaan yang baik. Allah pilih untuk mati dalam keadaan yang baik. Kerana mereka ini dipilih oleh Allah menjadi orang baik-baik. Bila kita lihat apa yang disebut oleh Nabi, rupa dia tanda qiyamah. Kalau kita lihat pula pada perkara-perkara yang selainnya, isu-isu yang berlaku di sekitar kita, isu gay, lesbian, isu orang menghina Rasulullah dan sebagainya, isu-isu yang berbangkit anak-anak muda remaja, isu liwat, isu orang meminum arak dan sebagainya. Benda ini telah disebut oleh Nabi SAW sebagai salah satu daripada tanda qiyamah. Kiamat itu nak hampir, kata Nabi SAW. Tapi manusia ataupun masyarakat dia terhenti kepada isu tersebut. Itulah Nabi sebut di dalam hadis yang lain. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang berakal, apa dia buat? Dia akan lawan hawa nafsu dia, lawan hawa nafsu dia, dan dia beramal bagi barang selepas kematian dia. Tetapi kalau orang ni dia tidak ada akal, dia takkan dia terhenti kepada isu tersebut. Habis isu tersebut, habislah, senyaplah, tunggu isu lain yang berbangkit. Dan tak ada apa-apa tindakan. Tidak ada apa-apa tindakan dalam diri dia. Walaupun datangnya gempa bumi, walaunya datang anak zina yang banyak sekarang, walaupun datang orang jahat dah banyak, orang baik tinggal sikit, dia takkan bertindak apa-apa. Dia tetap macam tu. Zikir dia takkan tambah, sembahyang sunat dia takkan tambah, cinta dunia dia tetap dia takkan kurang. Ini yang kita takut. Sebab itu salah satu hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Besok apabila hampir qiyamah, Nabi kata umat aku akan menghadapi satu fitnah. Fitnah apa? Fitnah kemudahan. Zaman itu Nabi kata umat aku akan menghadapi satu fitnah, fitnah kemudahan. Cuba tuan-tuan kita tengok kehidupan kita, masyarakat sekeliling. Kehidupan kita begitu mudah. Basuh baju dah mudah tuan-tuan, masuk koin ni. Sampai kering sekarang. Kalau ada mesin lipat baju, kita akan letakkan dalam mesin lipat baju. Apa yang tak mudah?
Tuan-tuan nak makan apa? Tuan-tuan sekarang tak payah keluar. COD je. Delivery ya tuan-tuan. Jadi zaman yang disebut oleh Nabi, saya bukan bercakap tentang isu yang ada. Tetapi saya nak mengajak tuan-tuan bahawa saat Allah nak hancurkan bumi ni terlalu dekat. Allah nak hancurkan bumi ni terlalu dekat. Maka dilihat akan segala PL masyarakat, umat dan sebagainya. Maka di sinilah yang terjadi yang telah disebut oleh Rasulullah SAW. Kalau kita lihat kenapa ada perkara berlaku, Masya Allah, mak kandung dera anak sendiri, ikat di luar rumah tak bagi makan, seperti binatang, ayah tiri, begini, ayah makan anak, haruan makan anak, ayah perkosa anak dia sendiri, selama 4 tahun, seorang guru begini. Apa cerita ni? Maka kalau tuan-tuan tengok di dalam hadis akhir zaman, maka apa kata Nabi SAW apabila berlakunya 15 perkara ini atas umatku, kata Nabi SAW, maka apa kata Rasulullah SAW, maka umat aku akan dibalakkan dengan 2 balak, kata Nabi. Yang pertama iaitu Allah membalakkan ke atas zaman itu umat itu dengan berlakunya gempa bumi. Tuan-tuan, Indonesia berapa kali berlaku gempa bumi dalam tahun ini? Tapi sekadar isu. Berlakulah banyak kali pun. Dia kata berlakulah banyak kali pun. Bukan dekat Rawang saja. Dia berlaku dekat Jakarta, dekat Bandung. Baru ni berlaku di Bandung, 7.3 skala Richter. Lantaklah dia kata. Kita bukan menceritakan tentang isu. Kita menceritakan apa sebenarnya yang akan berlaku setelah isu-isu ini, perkara-perkara ini terjadi. Kemudian disebut pula oleh Nabi SAW, dan umat pada zaman itu, kata Nabi SAW, akan diubah rupanya menjadi kirdah. Kirdah ni beruk tuan-tuan, monyet. Tapi kalau kita lihat, tak ada pun orang yang berubah muka jadi monyet. Tak ada. Tapi apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adallu. Bahkan mereka ini macam binatang ternakan. Kata Allah dalam Al-Quran, al-an'am ini binatang ternakan. Macam kambing, lembu, ini binatang ternakan, an'am ini. Tetapi Allah sebut lagi, bal hum adallu, bahkan mereka ini lebih dahsyat sesatnya, lebih dahsyat teruknya daripada kambing dan lembu, kata Allah dalam Al-Quran. Binatang ini dia tidak ada undang-undang. Dia tak ada undang-undang. Anak sendiri pun dia makan. Dia tak ada undang-undang, tuan-tuan. Binatang ni tak ada akal. Binatang ni dia tak tahu apa dia buat. Dan binatang ni dia tak kenal anak dia sendiri. Tuan-tuan seekor ayam, kemudian tuan-tuan ambil telur itik. Dia ram tak telur tu, tuan-tuan? Ibu ayam. Tuan-tuan letak telur itik. Dia ram tak telur tu, tuan-tuan? Dia ram. Hatta dia tak kenal telur dia sendiri. Ini ayam. Ayam ni dia tak kenal telur dia sendiri. Walhal yang kita letak itu telur itik, bukan telur ayam. Kita gantikan telur yang dia telah menetas, kita tukar dengan telur yang lain. Tetap dia akan ramkan telur tu. Manusia Allah bagi akal, kenal dan tahu, dan Allah bagi ilmu. Ini dia perkara-perkara yang berlaku ini, tuan-tuan, Masya Allah. Apa yang nak supaya kita ni ambil fikir. Supaya ni ambil fikir, maka zaman ini zaman yang terlalu hampir. Itu yang kisah yang berlaku peristiwa-peristiwa di sekeliling kita ini berlaku. Antara perkara yang sangat dan paling saya khawatirkan pada zaman ini. Apa dia, tuan-tuan? Tuan-tuan ada dengan satu isu, iaitu di Jeddah berlakunya satu festival K-pop. Konsert K-pop daripada Korea di Jeddah, tuan-tuan. Kemudian pada bulan Julai ni tak silap saya lah, dalam Arab News, tuan-tuan rujuk kepada Arab News, berlakunya konsert festival muzik sedunia di Jeddah. Yang ketiga,
iaitu telah adanya kelab malam di Jeddah untuk orang-orang yang bukan Islam. Tapi kelab malam ni kena tabayun dulu. Sama ada benar atau tidak. Baik, saya bukan nak cerita tentang isu konsert K-pop di Jeddah. Saya bukan nak cerita tentang isu festival muzik di Jeddah. Yang didatangi oleh penyanyi-penyanyi wanita yang seksi. Saya bukan nak cerita yang tu. Saya tak nak usik pun. Tetapi saya nak kaitkan dengan satu hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Besok bila Dajjal ini datang, Dajjal ini zahir, dan Dajjal ini tidak boleh memasuki dua tanah haram, iaitu Makkah dan Madinah. Kenapa dia tak boleh masuk? Sebab tanah Makkah dan tanah Madinah ini dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan, di antara sifat-sifat Dajjal ni apa tuan-tuan? Ausaf Dajjal ini. Dia merosakkan umat. Dajjal ini tuan-tuan, iaitu dia merosakkan akidah umat Islam. Tidak pernah berlaku dalam sejarah bumi Jeddah ini adanya festival muzik. Jeddah dengan Makkah Al-Mukarramah 80 km tuan-tuan. Kalau di Riyadh 1000 km daripada Riyadh ke Makkah Al-Mukarramah. Abu Dhabi dah hancur tuan-tuan. Dubai dah ada pantai yang boleh bogil. Riyadh, Masya Allah. Dan sekarang konsert K-pop ini telah masuk di bumi Jeddah. Dan Jeddah dengan Makkah ini tidak jauh tuan-tuan. Saya tidak cerita tentang isu K-pop ini. Tapi apa yang saya khawatirkan, apa yang diminta supaya kita orang yang beriman ini berfikir. Apakah jarak masa yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan zahirnya Dajjal itu, apabila zahirnya Al-Mahdi itu terlempir? Ini yang saya fikirkan. Dan kalau kita fikirkan tentang Dajjal dan Al-Mahdi, maka dia tetap akan zahir. Atau kita boleh halang tuan-tuan? Tak ada siapa pun orang dalam dunia ni yang boleh halang akan zahirnya Al-Mahdi, dan orang akan boleh halang zahirnya Dajjal. Tetapi orang yang beriman, bagaimana ia nak menghadapi akan saat itu? Baik. Dajjal ini tuan-tuan, dia tawarkan bukannya ilmu. Dia tak tawarkan ilmu fiqh. Dia tak tawarkan ilmu tasawuf. Dia tak tawarkan ilmu tauhid. Tetapi dia tawarkan akan material. Baik, kita tengok. Agak-agak. Di antara salah satu tanda kiamat yang disebut oleh Rasulullah SAW. Umat besok zaman itu, Rasulullah kata apabila hampir qiyamah, maka pada ketika itu manusia dia tidak akan mengira sumber rezeki mereka sama ada halal atau haram, dan pada ketika itu berlakunya akan sifat hasad yang dengki yang kuat dalam masalah keduniaan. Baik, saya tak nak bangkitkan apa-apa isu yang jauh, tetapi saya nak bangkitkan isu yang paling hampir dengan kita yang akan terlaksana tidak lama lagi, iaitu pada hari Ahad ini, iaitu peristiwa korban. Tuan-tuan, isu tidak cukup daging, isu songlap daging, isu kronisme tidak selesai sampai hari ini. Di mana-mana masjid, di mana-mana surau, isu ini tidak selesai dan makin membesar. Isu tidak puas hati, isu hasad dengki dalam daging seketul, isu ini masih tidak selesai daripada dulu sampai sekarang. Dulu isunya kecil, sekarang isunya semakin besar. Tak ke tanda kiamat tuan-tuan? Baik. Kalau pada ketika ini, ketika manusia sekarang sibuk dengan material, sibuk dengan cari dunia, tak kira halal haram, ketika itu Dajjal datang. Antara istidraj Dajjal ni dia tepuk saja bumi keluar emas.
Ketika kita sibuk kejar material, Dajjal keluar, dia tawarkan kepada kita material. Agak-agak kita ambil ke kita tak ambil? Baik, syarat untuk ambil material yang ditawarkan oleh Dajjal, kena mengaku Dajjal ini sebagai Tuhan. Agak-agak kafir ke Islam. Pada ketika itu, kalau kita dah mengaku Dajjal sebagai Tuhan, maka kita telah menjadi kafir. Apa yang Nabi sebut tentang tanda kiamat ini jelas tuan-tuan, tetapi masyarakat tak nak nampak. Baik, sumber rezeki, dia dah tak nampak halal ke haram. Seumpama isu yang terjadi dalam peristiwa korban. Mana-mana masjid, mana-mana surau, isu ni tak selesai sampai sekarang. Kenapa tak selesai? Makin membesar. Kenapa? Rupanya orang jahat dah banyak, orang baik dah sikit. Agak-agak tuan-tuan, kalau kita ambil lebih, orang bagi kita 1 kilo. Kita pun ambil lebih, bawa balik kat rumah, bawa masak kicap, agak-agak daging tu halal tak kita makan? Saya nak tanya tuan-tuan. Dan Nabi kata, siapa yang tumbuh daripada daging yang haram dalam perut dia, fannar aula bihi. Tapi ada kita ambil kisah perkara ini. Kita tak ambil kisah tuan-tuan. Perkara ini masyarakat tak ambil kisah. Haram-haram lah, janji aku dapat daging lebih. Tuan-tuan, baik. Kita dulu baca Yasin. Dalam ayat Yasin disebut macam ni. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, kami kunci mulut kamu. Sebab dalam dunia ni kamu banyak sangat cakap. Aku cakap ni, kau cakap ni, aku cakap ni, kau cakap ni, kau banyak sangat bagi alasan. Pasal apa tak boleh datang mengaji? Saya sibuk. Pasal apa gini? Saya sibuk. Pasal apa ini? Saya tak ada masa. Kamu banyak bagi alasan. Pada ketika di akhirat besok, Allah kata, aku kunci mulut kamu. Tapi siapa yang bercakap? Mulut tak boleh cakap tuan-tuan. Sebab mulut ni banyak alasan. Banyak bagi sebab. Itulah, inilah. Pasal agama je. Inilah, pasal dunia tak ada bagi sebab. Pasal agama bagi sebab. Tangan ni akan mengadu dengan Allah daripada umur kita 15 tahun. Akil balik. Daripada kita akil balik, dia akan mengadu apa kita buat dengan Allah. Wa tukallimuna aydihim. Benda baik, benda jahat, dia bagi tahu. Kalau hai korban kita ambil daging lebih, dia akan bagi tahu. Kalau kita sign OT lebih masa kerja dulu, dia bagi tahu. Kalau kita ambil allowance lebih masa kerja dulu, tangan ini akan mengadu dengan Allah. Ya Allah, aku pernah tipu dulu duit syarikat aku. Ini semua akan mengadu dengan Allah. Mulut tak boleh cakap tuan-tuan. Mulut tak boleh cakap. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki bagi saksi. Kaki cakap dia bagaimana, dia bagaimana, dia bagaimana. Mata dia akan cakap dengan Allah. Telinga akan mengadu dengan Allah. Apa kita buat daripada umur kita 15 tahun sampai kita mati. Kita boleh cakap apa? Kita boleh tipu Allah. Kita nak lari mana tuan-tuan? Kita nak lari mana? Mana mau lari? Mana nak lari? Tuan-tuan, dalam dunia kita boleh tipu orang. Kita boleh tipu orang, tetapi kita tidak boleh menipu Allah. Kita boleh tipu orang, tuan-tuan. Hatta kan adalah satu cerita seorang awliya illah. Satu malam dia baca Quran. Dia orang baca Quran, tiba-tiba di tepi rumahnya lalu seorang pemuda dan dia tinggikan suaranya. Malam tu dia tidur, dia mimpi, tuan-tuan, ada satu orang pemuda bawa 2 bekas, satu bekas yang berisi dan satu bekas yang kosong.
Lalu dia tanya, ni bekas apa ni? Bekas yang berisi ini adalah bekas yang kamu baca Quran tadi. Yang satu yang kosong ni apa hal? Iaitu bacaan kamu ketika lalu seorang pemuda, kamu tinggikan suaranya. Tak ada siapa tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu apa dalam hati kita, tuan-tuan. Kita suka ke dengan Allah? Kita benci dengan Allah? Kita suka dengan Islam? Kita benci dengan Islam? Kita lawan Allah? Tuan-tuan, Allah tahu. Tuan-tuan, kalau kita rasa kita yang terbaik, kita dah salah, kita silap. Iblis, dia ibadat dengan Allah ratusan ribu tahun. Kita baru umur 60 tahun. Dia ibadat ribuan tahun. Iblis ni tuan-tuan, ibadat ribuan tahun. Kita baru 60 tahun. 60 tahun pun baru baik 20 tahun. Hancai-bincai tuan-tuan 40 tahun. Iblis tak ada jahatnya. Iblis dia tak pernah buat jahat sebelum dia dilaknat. Memang salah. Jadi terus baik. Dan iblis ini kawan dia malaikat. Kita kawan bukan malaikat, tuan-tuan. Kita set-set kawan kita semua hulu halah. Kita nak lawan iblis. Satu sebab iblis ni dia sombong. Dia rasa dia baik. Tak? Dia rasa dia baik, lalu dia sombong. Dan dia tak terima nasihat Allah. Apa nasihat Allah kepada iblis? Iblis, Azazil, aku nasihatkan, aku bagi peluang kat engkau, taubatlah. Syarat dia, kau sujud dengan Nabi Adam. Iblis kata, tak payah. Alang-alang jahat, dia jahat terus. Agak-agak kita terima tak nasihat Allah. Kalau iblis yang sombong dikeluarkan dari syurga, kita yang belum masuk syurga, sombong, agak-agak boleh masuk. Baik, iblis ni, hablu minallah dia cukup hebat. Zikir dia apa cukup hebat. Tapi bila kena hablu minan nas, hancur. Apa dia? Bila berkenaan dengan Nabi Allah Adam AS, berkait dengan manusia, ketika itu iblis tak boleh terima. Ingat masuk syurga senang, tuan-tuan? Susah. Kalau masuk syurga senang, semua orang masuk syurga. Tak ada orang dalam neraka. Itu yang saya kata. Sampai sekarang, kita tak habis cerita hal orang ni. Kita tak habis cerita hal orang ni. Ngumpat tak berhenti lagi. Kata orang tak berhenti lagi. Mulut kita 60 tahun, Allah bagi umur 60 tahun, takkan mulut nak cerita hal orang ni. Allah bagi kita mulut 60 tahun, kita gunakan untuk cerita hal orang ni. Kan kita dah nak mati. Kita dah nak mati, dah nak balik jumpa Allah. Tapi kita ni, tuan-tuan, tak tahulah, kita rasa agaknya kita hebat dari iblis kot. Iblis ribuan tahun, ibadat, kita baru 60 tahun, pun kita lawan Allah. Maknanya kalau lah iblis ni nyata macam kita, dia kata engkau hebat lagi pada aku. Kau kira engkau memang pailang lagi pada aku. Aku ribuan tahun hidup, aku lawan Allah. Kau baru 60 tahun kau lawan. Memang kau memang terror lah, dia kata. Memang badan kau tahan lasak nak masuk neraka Allah. Tuan-tuan, neraka ni susah, tuan-tuan. Bukan senang. Neraka ni susah. Tapi memang Allah sebut dalam Quran, orang banyak tak percaya dengan neraka. Orang banyak tak percaya dengan neraka ni. Orang banyak tak percaya dengan kubur. Sebab itu orang senang lenang. Senang lenang. Orang tak percaya. Baik. Saya bagi satu contoh. Kita kalau takut dengan ular, kita akan lari. Kenapa kita takut? Sebab kita percaya. Kenapa kita percaya? Sebab semua orang beritahu ular ni kalau kena tak sampai berapa minit boleh mati. Dan
perkhabaran yang orang cerita dengan kita tu buatkan kita yakin, betul tak? Maka dengan yakin ni, kita akan jadi takut dan tindakannya kita lari. Baik. Kita dengan Allah, kalau kita takut makin dekat. Sifat ni ada tak tuan-tuan? Kenapa kita makin dekat? Sebab kita percaya. Kita percaya ke akhirat. Kenapa kita percaya? Sebab kita yakin. Kalau kita makin jauh, mana kita percaya tak? Kita tak percaya. Kalau kita tak percaya, mana kita tak yakin. Bila tak yakin, ragu. Bila ragu, dalam iman, kalau ragu, tu je dia punya tolak campur dia tuan-tuan, bukan susah. Orang yang yakin dengan kubur, cerita kubur, dia akan jaga dirinya daripada azab kubur. Sebab dia percaya. Siapa yang bagi tahu? Nabi. Quran bagi tahu. Kalau dia tak percaya, dia akan buat tak kerti. Tapi orang yang percaya, dia akan jauh daripada pelihara perkara-perkara yang menjadikan dia mendapat azab di dalam kubur. Sebab dia yakin. Tapi orang yang ragu, dia tak ada buat apa-apa. Sebab dia tak percaya. Ragu ni tuan-tuan 50-50. Orang Melayu cakap. Aku bukan tak percaya, tapi tak percaya tu. Dan dalam Islam, dalam tauhid, orang yang 50-50 tak beriman. Tu semayang cuma Islam. Abdullah bin Ubay semayang. Semayang belakang Nabi lagi tuan-tuan, bapa munafik. Abdullah bin Ubay pakai serban tuan-tuan. Abdullah bin Ubay mati dikapankan dengan jubah Nabi. Ini permintaan dia. Tapi dia bapa munafik. Yang kita takut, kita ni masuk dalam golongan munafik. Dan kita tak sedar. Sebab itu pertama soalan yang akan ditanya pasal Tuhan, bukan pasal kita. Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kalau masalah akidah tak lulus, tak lulus. Orang yang syirik, orang yang syirikkan Allah, dia tak boleh jawab Allah Tuhan aku sebab dia syirik. Orang munafik, dia tak boleh jawab Allah Tuhan aku sebab dia munafik. Yang boleh jawab Allahu Rabbi adalah orang mukmin. Ini yang kita kena fikir tuan-tuan. Hal-hal yang di sekeliling kita tak payah fikir tak apa. Sebab benda ni kita kena lalu dan Nabi dah cakap. Tak, kita kenalah lalu. Kenapa anak-anak sekarang jahat? Nabi dah cakap, akhir zaman apabila hampir kiamat, maka ibu-ibu melahirkan tuan. Itu budak sekarang tak macam budak dulu. Ada? Budak sekarang mana boleh kena otan? Mana boleh kena marah? Nampak tak? Kalau cikgu marah dia, cikgu rotan dia, dia punya khadam datang. Siapa khadam dia? Bapak dia. Bapak dia akan marah balik sebab tuan dia dah kena marah. Bukan saya cakap, Nabi cakap. Akhir zaman, besok nak hampir kiamat, apa kata Nabi? Ibu-ibu melahirkan tu. Bila anak ni tuan, maknanya ibu dan bapak dia kuli, khadam. Kita dulu, apa bapak kita nak, kita ikut. Sekarang kita ikut apa anak kita. Dia nak handphone, kita beli. Sebab kita apa? Nanti takut lari rumah. Dulu kita mengikut kehendak ibu bapa. Sekarang anak-anak mengikut ibu bapa, mengikut kehendak anak. Kenapa perkara ini berlaku? Nabi dah sebut. Nabi kata akhir zaman hampir qiyamah, ibu-ibu melahirkan tuan.
Jadi sedikitlah yang anak yang tak masuk dalam hadis Nabi ni. Sikitlah. Dah senang tuan-tuan, Masya Allah. Allah Rabbi. Zaman akhir. Macam baru ni berlaku di Sabah, wallahu alam, saya tak tahu video tu betul atau tidak. Bergaduh pasal isu duit masjid. Saya tak tahu betul tidak. Nak kena tabayun dulu. Cerita tu betul ke tidak? Wallahu alam, di Sabah. Wallahu alam. Tapi kalau betul tuan-tuan, kena takutlah. Kita tak ada apa pun. Semayang tak ada, bangun malam tak ada, baca Quran tak ada, apa pun tak ada. Dunia dah nak hancur. Apa pun tak ada. Nak kompos selawat sehari 1000 pun tak boleh. Dunia dah nak hancur. Nak kompos tasbih sehari 1000 pun tak boleh. Kalau tak boleh tuan-tuan, tu tanda apa? Lemah iman. Tak boleh lah Ustaz. Tak boleh lemah iman. Lemah iman. Bila iman dia lemah, dia tak boleh buat apa? Tak boleh buat baik. Iman kuat, dia akan boleh buat baik. Kerana ulama kata iman ni dia naik, dia turun. Bila dia naik, tanda dia ibadat makin naik. Bila dia turun, maka amal baik jadi turun. Kenapa tak boleh buat? Kita kena tanya diri kita tuan-tuan. Pasal apa aku tak boleh kompos selawat sehari 1000? Tasbih 1000 sehari. Tahlil sehari 1000. Pasal apa? Aku cakap aku nak senang kat sana. Aku tak nak masuk neraka. Aku cakap aku nak kat sana mahsyar senang. Aku tak nak susah kat sana. Ini ke orang yang nak senang? Dia nak senang di alam akhirat, tapi dia tak buat apa-apa. Duduk aja. Saya pergi masjid Ustaz, pergi surau, datang surau 5 waktu. Tuan-tuan. Ingat pergi masjid? Semayang jemaah 5 waktu dia masuk syurga? Confirm masuk syurga? Confirm ke tuan-tuan? Sahabat tak payah semayang malam lah. Tuan-tuan, kita lupa jahat kita. Allah tak pernah lupa jahat kita. Allah tak pernah lupa jahat kita. Allah, kiraman katibin, tak pernah hapuskan jahat kita. Ini kita kena ingat. Perintah Allah bagi kita masa sekarang, supaya kita boleh kumpul buat baik, tebus kejahatan kita yang dulu. Jahat kita masa muda-muda dulu, tinggal semayang masa kita muda-muda dulu, tebus balik, aku bagi kau peluang, sebab itu aku panjangkan umur kau, aku tak matikan kau lagi. Aku boleh matikan kau bila-bila masa je. Tapi sebab aku bagi lagi rahmat, aku sayang kamu, tapi umur yang aku bagi, kau tetap juga tak ambil peluang ni, sia-siakan peluang itu. Tak cakap apa lah. Nak cakap macam mana? Mana tak? Umur panjang, tapi umur tak ada buat apa. Makan, tidur. Okey apa tuan-tuan? Okey apa? Pergi jalan. Mana tak? Tu je. Tak bolehlah kita tuan-tuan. Itu saya kata, macam mana kita kata kita nak masuk syurga? Macam mana kita nak masuk syurga? Yalah kan? Jangan kata jahat yang besar, jahat yang kecil pun kita tak boleh tinggal. Kita nak tinggal tengok televisyen pun tak boleh. Nak tinggalkan tengok TV pun tak boleh. Ya tak? Nak tinggal pun tak boleh. Nak tinggalkan radio pun tak boleh. Kan sebut kau orang marah pula. Radio ni kan. Nak tinggalkan dengar muzik pun tak boleh.
Macam mana? Agak-agak kita ni boleh ke? Tak? Kita pula orang-orang lama zaman-zaman 90-an, 80-an kan. Dengar lagu lama-lama sedap kan. Nak tinggal tu pun tak boleh. Macam mana kita kata kita nak masuk syurga? Kita nak tinggal benda-benda kecil-kecil ni pun tak boleh. Apa lagi akan benda-benda yang besar. Yang saya fikir benda ni semua saya fikir. Saya bukan kata tuan-tuan tak. Saya minta kita berfikir. Sebab zaman ni zaman dah terlalu akhir. Zaman dah terlalu ujung. Tetapi kita tetap buat benda yang sama. Kita tetap tak ada buat apa-apa. Tidak ada tindakan apa-apa. Di dalam kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa tindakan. Macam tu juga. Baik. 8.45. Saya baca kitab sikit. Yang keempat, mumathalatul lil hawadis, artinya bersamaan dengan segala baharu. Mustahil Allah itu sama dengan kita. Manusia, makhluk tak sama dengan Khalik, tak sama dengan pencipta. Seperti ia jirim atau arat. Allah ni bukan benda beku, bukan sifat atau baginya pihak. Duduk kat mana-mana atau pada pihak. Duduk kat Mekah ke? Tak. Itu yang saya mengajar kitab Darus Samin. Saya tanya satu jemaah di masjid. Dia kata, kenapa kalau pergi Madinah, dekat Raudah, kita doa sungguh-sungguh? Ada orang jawab, Ustaz, tempat tu mustajab. Jadi Raudah yang memustajabkan ke ataupun zat yang bernama Allah yang memustajabkan? Saya nak tanya tuan-tuan. Kalau zat Tasik Puteri pun kena sungguh-sungguh. Kenapa kita doa kat Raudah boleh nangis-nangis? Tak berlaku ke syirik di situ tuan-tuan? Tak berlaku tak tuan-tuan? Baik, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan pergi umrah, doa kat Raudah. Semua doa tuan-tuan makbul tak? Kalau tempat itu confirm 100%, maknanya mesti 100% confirm. Mesti 100% betul tak? Bukan tempat itu yang memustajabkan. Yang memustajabkan zat yang mengurniakan tempat itu. Nama dia Allah. Jadi kalau orang yang usulnya betul, kat mana pun dia doa, dia tetap sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab dia hamba Allah. Tak berlaku syirik ya tuan-tuan. Tempat tak salah. Orang yang berdoa itu salah. Ni dalam kita tak nampak. Sebab kita nak balik bersih. Bersih. Masa kita datang dulu bersih. Tak syirik pun. Masa kita datang dulu bersih. Langsung tak ada syirik. Lepas tu kita dipanggil insan kamil. Bersih tuan-tuan. Tak ada apa-apa pun. Sebab ini penting dia usul. Tapi orang tak nak nampak usul. Kata tak kisahlah Ustaz. Orang lain tak cakap pun. Memang orang lain tak cakap. Orang lain tak nak sedar. Itu Nabi kata akhir zaman. Orang pergi umrah, pergi haji sedikit yang mabrur. Sebab bukan siap duit aja. Bukan siap ilmu haji aja. Dia kena siap ilmu haji. Dia kena siap ilmu tauhid. Dia kena siap ilmu fiqh. Dia kena siap ilmu tasawuf. Tauhid kena ada, fiqh kena ada, tasawuf kena ada. Kan sekadar pergi haji je, tak? Tahu tawab macam mana sa'i, itu senang tuan-tuan. Kalau tak tahu pun ikut orang pun lepas. Ya tak? Tapi penerimaan.
Yang dikata mabrur ini tanda terima. Ya, tanda terima. Ya. Sebab datang satu hadis Nabi SAW, tanda mabrur tidak mabrur satu haji dan umrah itu, kata Nabi SAW, sekembalinya balik daripada mengerjakan kedua-dua perkara itu, kebaikan dia bertambah. Baik dia bertambah. Ya. Tambahlah. Kat sana boleh sembahyang sunat banyak, di sini tak boleh. Nak relax, duduk, ya. Pahala. Kan? Sana boleh khatam Quran. Pergi umrah 2 hari, 14 hari, boleh khatam Quran. Sini pasal tak boleh. Saya kat sana 100,000. Tuan-tuan, 100,000 tak pakai tuan-tuan. Kalau kita tidak ada usul, tidak ada fiqh, tidak ada tasawuf. Kenapa pula? Tak sampai balik pun dalam hotel dah mengumpat mutawif. Apa cerita? 100,000 apa, bay? Kau katamlah 30 kali pun dalam Masjid Haram. Tak balik Malaysia lagi. Dah mengumpat satu bilik. Mutawif ini, mutawif. Tuan-tuan, mengumpat ni, Nabi cakap apa? Seluruh amal soleh kita bagi dengan orang yang kita umpat. Dosa dia semua kita. Kau katamlah 30 kali pun dalam masjid. Kalau mengumpat tak nak berhenti. Ini yang kita tekankan. Bukan kita sekadar menekankan amalan. Kita nak tekan jaga amalan. Sebab amalan nak buat tu susah. Tapi kita hilangkan dalam keadaan yang senang. Nak buat punyalah susah, tuan-tuan. Kesenang nak beramal. Tapi nak menghilangkan amal baik, sekejap. 3 minit je. Aku tak puas hatilah dengan mutawif gini. Itu belum cerita lagi jemaah sebelah. Udahlah amalan sikit. Yang pau kita banyak. Berhenti buat jahat. Berhenti buat jahat, jadi orang baik. Tuan-tuan, cerita korban ni ada cerita kan? Korban ni bukan zaman Nabi Adam, bukan zaman Nabi Ibrahim, berlaku dah zaman Nabi Adam dulu. Korbannya Qabil dan Habil. Kan? Kita tak nampak ke cerita tu? Satu korban diterima, satu korban terbakar. Kenapa korban satu tu terima, satu terbakar? Yang terima ni ikhlas, yang terbakar tu tak. Bila diterima, barulah korban itu menggantikan leher Nabi Allah Ismail AS. Nampak tak? Kan kena fikir, korban aku Allah terima ke terbakar? Mana ada korban yang tak terbakar? Dalam surah Kahfi. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kena ikhlas, jangan syirik. Baru tak terbakar. Terbakar ni maknanya hangus, tarak. Kan cerita Nabi Ibrahim aja. Mula cerita Nabi Adam ni. Pasal apa terbakar? Salah satu di antara korban yang berlaku kepada anak Nabi Adam, Qabil Habil, satu terbakar. Sebab apa terbakar? Antara sebabnya hasad, dengki. Habis. Hadis sahih tak? Nabi kata orang yang hasad dengki, amal soleh dia habis. Macam mana api yang memakan kayu-kayu yang kering. Baik, saya nak sentuh lagi. Tak lama berhari Ahad, kita tak berubah, benda sama. Bila sampai hari korban, benda sama, perangai sama. Bukan orang muda, tuan-tuan, yang tertua. Tuan-tuan, kalau tamak ni, dosa ke pahala? Tamak, dosa ke pahala? Saja je nak tanya tuan-tuan.
sajalah. Supaya dapat berubah. Kita dah 60 tahun. Kita bukan umur 25, tuan-tuan. Kita dah 60 tahun, 58 tahun. Kita buat benda yang sama setiap tahun. Rugi, tuan-tuan. Rugi banyak. Rugi banyak. Terlalu rugi. Tamak ni dosa, bukan pahala. Dengki, dosa, bukan pahala. Hasad, dosa, bukan pahala. Ini yang kita tekankan, jaga amal. Bila amal ini kita boleh jaga, tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah. Walaupun amal itu sedikit, tetapi kita menjaga menjadi besar pada sisi amal yang kita buat banyak, tetapi rosak. Kita tak nak rosak, tuan-tuan. Sebab kita dah lah tak boleh beramal. Malas beramal. Rosak lagi. Allah ruginya, Masya Allah. Betul, orang yang ada akal, dia akan selalu memperbaiki dirinya dari semasa ke semasa. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, orang yang barakah umurnya, iaitu bertambah saja umurnya, bertambah baiknya, bertambah baik ni bukan bertambah amal soleh saja. Amal soleh yang satu itu bertambah baik. Makna kualiti amal itu bertambah baik. Tambah baik. Ini kata barakah, kata Nabi. Tapi kalau tak tambah baik, macam mana, tuan-tuan, nak balik menghadap Allah? Saya pernah cakap kat masjid lain. Dia kata jangan belagaklah. Tak payah belagak. Tak ada siapalah boleh lawan malaikat maut. Masih hidup bolehlah kita cakap besar, tuan-tuan. Kita cakap besar, masih hidup bolehlah cakap besar. Lah, pergilah, itulah. Tunggu malaikat maut datang. Kau boleh lawan tak boleh lawan? Kalau kau boleh lawan malaikat maut, kau hebatlah. Kalau rasa-rasa boleh lawan malaikat maut, hebatlah, tuan-tuan. Memang hebat. Siapa pun kita tidak akan boleh melawan akan tentera Allah. Datang malaikat maut, tumbang kita. Kita orang kaya, datang malaikat maut, tumbang kita. Kita orang alim, datang malaikat maut, tumbang kita. Ini yang kita takut. Sampai masa malaikat maut datang, kita tumbang, kita tak buat apa-apa. Ini yang kita takut. Baik. Kat pukul 9 lah. Saya pun nak berhenti lah, insyaAllah. Allah Rabbi. Fikir-fikir teruk kita ni. Atau bermasa kecil atau besar, bersifat sebagaimana sifat yang baharu, mustahil Allah. Atau mengambil faedah pada perbuatannya dan hukumnya. Allah jadikan kita tak ada satu pun ambil faedah. Kita kalau buat satu, ambil faedah. Allah tak. Kau kalau lawan aku tak rugi pun. Kau kalau buat baik, aku tak ada untung pun. Nampak tak? Setahun, Allah minta duit kita 2 kali. Sekali, masa Raya Aidilfitri. Tak banyak pun. Yang wajib, aku minta sikit, RM7. Kau boleh bagi tak? Aku minta RM7 je. Tak nak kau kena bagi aku RM7. Nama dia zakat fitrah. Kemudian, ada satu tagih pula, aku minta tapi tak wajib, sunat muakkad, 700. Kau boleh bagi aku tak? Setahun RM707. Sebab nanti aku akan tanya, summa latus alunna yauma izin ani naim. Aku bagi kau banyak. Aku akan bagi kau RM707. Boleh tak kau bagi aku
RM707, tapi bukan untuk aku, untuk engkau. Kalau kau bagi aku 700, sebanyak mana bulu yang ada dekat binatang tu, sebanyak tu dosa aku ampunkan. Darah-darah yang mengalir, itu semua dosa aku nak ampunkan untuk engkau, bukan untuk aku. Aku tak ambil pun, 1 sen aku tak ambil. Kemudian seberat mana binatang korban ni akan diletakkan pada timbangan mizan. Sebab engkau semayang tak nak. Semayang sunat cabut. Zikir malas. Sebut kalam aku tak nak. Cerita hal orang kau nak. Aku bagi kau peluang. Aku bagi kau peluang setahun sekali. Kalau kau tak buat tahun ni, kau nak jumpa tahun depan belum tentu. Sebab kau tak tahu umur kau bila. Kemudian, kalau yang 700 ni, ya, kau bagi aku dan aku terima kat sana, orang lain semua jalan kaki, kau ada kenderaan, nama kenderaan ni Buraq. Aku nak kasih kau senang aja. Tapi aku kasih kau senang, kau tak nak senang. Ada orang lagi syok. Dia kata, saya dah korban 3 tahun lepas. Saya nak korban apa lagi? Tuan-tuan, kita boleh berkira dengan Allah. Dalam masa tahun lepas, sampai sekarang kita langsung tak buat jahat. Allah sebut dalam Quran, kebaikan itu menghapuskan kejahatan. Ini chances yang Allah bagi. Bukan orang bagi. Maaf cakap tuan-tuan. Dunia ini dah tak lama. Anda tengok apa yang berlaku sekarang. Baru ni isu pula nak hapuskan mata pelajaran sejarah Islam. Tak maaf saya cakap, saya bukan cerita pasal isu. Nak cerita, nak kait, kenapa agama kita dah mula kena kacau sekarang. Saya bukan nak cerita pasal politik ke apa, tidak. Ada hadis Nabi. Nabi kata, sampai satu saat besok, kau nak beramal dengan Islam, macam mana kau pegang bara api. Punya susahnya kau nak beramal dengan Islam. Zaman itu zaman kau mendapat tekanan. Ini bunga-bunga dia tuan-tuan. Yang hadis yang Nabi cakap. Sekarang kita boleh semayang senang lagi. Kita boleh senang semayang. Kita boleh azan lagi, buka mikrofon. Nabi katakan sampai satu saat. Kau nak amal Islam macam kau pegang bara api, susah. Ini semua bunga-bunga dia. Saya bukan nak sentuh pasal hal-hal siasah ke tak. Tapi saya nak bawa tentang zaman ni dah akhir. Dan kita hidup sampai hari ni. Inilah yang kita kena peka tuan-tuan. Saya selalu cakap dalam kuliah saya. Sekarang ni bukan zaman nak tambah ilmu. Tapi zaman kita nak beramal dengan ilmu yang ada pada kita. Kita tak gerak langsung. Kita asyik duk tambah ilmu, tambah. Tapi apa mentara? Ilmu banyak nak buat apa kalau tak pakai? Nak suruh orang kata kita orang alim. Allahu Akbar. Orang yang cakap kita alim tu satu hari mati dan tak ada orang boleh cakap kita alim. Orang yang puji-puji kita tu besok kita mati dan tak ada sebut kita langsung bila kita duduk dalam kubur. Baik, tuan-tuan pernah dengar hadis ni kan? Besok bila kita mati, 3 ikut. 3 ni akan ikut kat kubur, 2 balik, 1 masuk dalam liang. Baik. Hadis ni simple. 1 dunia, 2 makhluk, 3 amal soleh. Baik, dalam 3 benda ni, siapa yang kita berkawan dalam dunia? Fikir sendirilah. Mana banyak kita berkawan? Kita banyak berkawan dengan orang ke? Kita banyak berkawan dengan duit, reta, kemuliaan, cari duit tak habis-habis sampai sekarang, atau kita banyak berkawan dengan amal soleh? Nabi kata, orang dia tak masuk dalam liang, dia hantar tepi. Harta tak masuk dalam liang, hantar kat tepi, dia balik.
Tapi yang masuk dengan kita, kawan kita ni, nama dia Amal Saleh. Balik hisap, aku banyak berkawan dengan siapa? Dalam 3 ni, aku banyak berkawan dengan siapa? Aku banyak berkawan yang masuk sekali aku dalam liang, atau aku banyak berkawan dengan 2 kawan aku yang hantar sampai liang. Betul balik. Saya nak suruh tuan-tuan fikir, balik fikir. Balik kita fikir. Saya tak suruh tuan-tuan jadi alim. Sebab saya pun tak alim. Dan saya pun tak nak jadi alim. Saya nak apa ilmu yang ada pada saya boleh buat. Sebab kita semua nak balik jumpa Allah. Tak tahu bila. Mungkin malam ni, mungkin esok, mungkin bulan depan, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan. Wallahu alam. Tiba-tiba balik, kosong. Kosong balik. Kita ingat kita dah hebat. Kosong. Kita je tahu. Sebab kita dah duduk dalam liang. Rupanya aku kosong. Kosong, menangis dalam kubur. Tak ada siapa dengar menangis. Harap anak nak tolong. Anak akhir zaman takkan tolong kita. Anak akhir zaman takkan tolong kita. Anak akhir zaman dia takkan tolong kita. Sebab kita berada akhir zaman. Anak saya sekolah hafiz, Ustaz. Iya ke anak kita yang hafiz tu boleh tolong kita? Tengok perangai dia kat rumah. Perangai dia macam hafiz 20 tahun yang dulu. Atau hafiz akhir zaman. Tuan-tuan, kalaulah semua orang yang hafal Quran masuk syurga, boleh syafaat keluarga dia ramai yang masuk syurga orang hafal Quran. Sekolah hafiz kan berlambak sekarang. Saya buka sekolah tahun 82 dengan almarhum orang tua saya, Hulu Selangor. Tahun 90-an saya buka sekolah saya sendiri. Dulu kat Hulu Selangor ada 2 buah sekolah aja. Satu nama sekolah dia Madrasah Darul Atiq dan satu lagi Madrasah Rudatul Ulum. Di Hulu Selangor sekarang sekolah telah ada hampir 100 lebih. Hulu Selangor saja. Makna ramailah hafiz kan? Ramailah. Ramailah di syurga. Ramailah di syurga. Semua kau orang semayang ni masuk syurga. Tuan-tuan pernah dengar tak satu hadis? Besok Nabi kata lepas semayang datang malaikat hafazah akan ambil semayang orang tu lalu diangkat. Kalau diterima, kalau tak terima, dibalingkan semula macam mana kain buruk yang dibalingkan kepada tuannya. Jadi semua kau orang semayang masuk syurga. Orang bertanya, kalau itu tak payah semayang Ustaz, lagilah masuk neraka. Itu 2 kali bodoh nama dia. Semayang pun tak masuk. Lepas itu iman. Buat dengan iman. Buat dengan hati yang takut. Lepas itu semua orang kena hisap. Yang tak kena hisap, kata Nabi, seorang aja. Siapa dia? Orang yang bertakwa. Tuan-tuan pernah dengar tak hadis 3 golongan ni? Kat sana dia tercengang. 1, orang yang berjuang pada jalan Allah. Dia ingat dia dah mati syahid. Rupa Allah kata kau bohong. Kau sebab kau nakkan pujian orang. Tuan-tuan, sekarang ni kita buat benda, ada hati tak supaya orang puji kita? Tak ada Ustaz, saya tak ada. Tapi bila orang lupakan kita, kita kecil hati tak? Allah tahu jangan bohong lah. Kita nak bohong siapa? Kita nak bohong Tuhan yang tahu gerak hati kita. Saya bukan nak buat kerana pujian manusia. Tapi bila orang tak puji kita, kita kecil hati. Allah kata kau tak mati syahid.
Aku tak terima mati kau. Kedua, orang yang baca Quran, kata Nabi, ahli qira'ah. Memang kata Nabi, memanglah hadis orang yang mengajar Quran, belajar Quran, fadilat dia memang best. Tapi jangan lupa ahli Quran yang dilaknat oleh Allah ada hadis tu. Jangan cerita benda best saja. Jangan cerita benda best saja. Jangan lupakan benda tak best. Benda best memanglah. Siapa yang dapat benda best? Yang boleh jaga benda tak best ni. Dia baca Quran, tapi kerana memperdengarkan bacaannya pada orang lain. Bukan dia baca Quran kerana tadabbur, dia tak perdengarkan kepada Allah. Aku tahu kau bukan buatkan aku, kau buatkan orang. Ketiga, orang kaya yang bersedekah tapi tak diterima Allah sebab dia nak orang puji dia nak orang kata dia inilah yang bantu, dia ni yang bantu. Tuan-tuan, kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita tak boleh tipu Allah. Kita tak boleh bohong Allah. Dan kita akan berhadapan dalam suatu saat yang semua orang tak boleh lari. Siapa pun tak boleh lari. Saya tak boleh lari. Tuan-tuan tak boleh lari. Mungkin apa yang saya sebutkan pada malam ni tak semua orang boleh puas hati. Tetapi tuan-tuan, dan inilah hakikatnya yang saya nak bawa tuan-tuan berkenaan dengan kehidupan kita yang sebenar. Kita sibuk dengan kehidupan yang tidak ada apa-apa, tetapi kita melupakan akan kehidupan kita yang sebenar. Alangkah bodohnya kita tatkala itu apabila kita telah sampai kepada tempatnya, kita sendiri yang mengatakan alangkah bodohnya aku. Akhir daripada kuliah saya, insya-Allah saya nak tinggalkan tuan-tuan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghidupkan malam hari raya, malam sama ada hari Aidil Fitri, malam hari Aidil Adha, maka Nabi kata Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya, masya-Allah. Dan zikir ni memang saya selalu bagi kat tuan-tuan setiap tahun. Cuma Ramadan pada tahun ni saya tak datang di surau tuan-tuan. Buat program tu dah dekat raya. Tak sempat saya nak ingat. Tapi masih ada lagi hari raya Aidil Adha. Mungkin jatuh pada hari Ahad. Hari Ahad. Mungkin Ahad ke Isnin. Ahad insya-Allah. Hari Sabtu malam Ahad, tuan-tuan jangan tinggal dua zikir yang selalu saya bagi. Pertama, tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan jangan tinggal 400 kali. Kemudian tasbih. Subhanallahil azimi wa bihamdihi. Subhanallahil azimi wa bihamdihi 300 kali. Hadis ini riwayat daripada Anas. Hadis ini daripada Anas, riwayat daripada Ibnu Majah dan Ahmad. Nabi kata siapa yang baca tahlil tu 400, tasbih tu 300, saya dikurniakan oleh Allah dalam kubur ada 12,000 nur. 12,000 cahaya. Besok kubur kita terang balik. Tuan-tuan, bayangkanlah kalau kita duduk tempat gelap, semua orang takut. Ni kita duduk tempat terang. Tuan-tuan boleh relax, tuan-tuan boleh tidur, kan? Tuan-tuan boleh kata saya lagi, Ustaz bila nak berhenti ni? Allah tahu, saya tak tahu. Tuan-tuan cakaplah mati, tapi Allah tahu, saya tak tahu. Saya cuma terima pahala je. Masya-Allah. Jadi, siapa yang nak tolong kita? Diri kita sendiri. Jangan harap anak, jangan harap orang lain. Sebab itu saya pesan diri saya dan tuan-tuan. Saya alhamdulillah, saya dah hampir dekat 30 tahun saya amalkan benda ni. Dengan bimbingan almarhum orang tua saya tak pernah tinggalkan tiap malam raya. Alhamdulillah. Kalau Ustaz baca, sebab saya takut. Ustaz dah baca tahun lepas, takkan nak baca lagi tahun ni?
Tuan-tuan, kalau boleh nak terang, kita nak terang lagi, nak terang lagi. Sebab kita nakkan rahmat Allah. Nak lagi terang. Sebab kita nak rahmat Allah. Kalau hidup kita tanpa rahmat Allah, kita takkan boleh hidup. Baik, setakat ini saja. Saya jumpa tuan-tuan insya-Allah. Ada ketentuan kita jumpa bulan depan. Ada ketentuan? Tak ada. Boleh, ataupun kita hadiahkan kepada arwah mak dan ayah kita. Kita hadiahkan, kita bacalah. Seloknya kita selesaikan diri kita dulu. Baru kita hadiahkan kepada arwah mak ayah. Orang pun tanya, Ustaz, kalau hadiahkan kepada mak ayah sampai ke? Itu orang kerja saya, itu kerja Allah. Ya, nak terima tak terima bukan kerja kita, kerjaan kita berharap. Dalam doa tahlil pun kita sebut, Allahumma ij'al sawaba ma qara'nahu wa ma talawnahu ba'da al-qubuli minna. Selepas engkau terima, ya Allah. Kalau engkau tak terima, apa pun tak sampai. Jadi yang kerja menyampaikan dan menerima tu bukan kerja kita. Kita berharap. Sebab apa? Sebab Allah suruh macam tu. Harap. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Tamak, harap, ya Allah tolonglah mak aku, tolonglah ayah aku. Ada orang kata, Ustaz, tak sampai. Ya ke tak sampai? Kalau tak sampai, tak payahlah baca Allahumma fir lana zunubana wa liwalidina. Baca Allahumma fir lana zunubana dah lah. Sebab walidina tak sampai, berapa nak minta ampun untuk mak ayah kita? Sebab tak sampai. Mak ayah kita dah mati. Tak payah. Allahumma fir lana zunubana, dah selesai. Pasal apa Ustaz tak ada walidina, warhamhuma, tak ada semua, tak ada. Tak sampai. Tak sampai, sia-sialah. Kalau minta ampun sampai, takkan lain tak sampai. Takkan kalau pos laju lainlah. Ini kan pos laju. Ini kiriman. Terus. Ini rahmat Allah. Jangan guna otak. Masya Allah. Takkan sampai kita kalau kita nak fikirkan pada akal kita tentang rahmat Allah. Rahmat Allah. Buat aja tuan-tuan. Selama ada hidup buat. Jangan tinggal. Besok dah mati. Tak ada peluang. Tak ada peluang. Saya pun tak tahu lah. Lama mana saya hidup. Mungkin saya pergi dulu daripada tuan-tuan. Orang yang selalu ingatkan tuan-tuan benda ini. Mungkin satu hari tak ada. Mungkin saya mati dulu daripada tuan-tuan. Mana tahu? Orang yang selalu ingatkan, jaga amal, baca selawat, baca kulhu, kumpul lah sebelum mati. Suara ni tuan-tuan takkan dengar. Besok kalau saya mati. Tuan-tuan tak dengar dah. Tak dengar dah. Saya dah tak dengar dah. Tak dengar dah. Orang yang bencikan saya pun tak ada bencikan saya dah. Sebab saya kat dalam. Masa saya hidup ni saya nak ingatkan diri. Saya nak ingat tuan-tuan. Kumpul lah sebelum kita balik. Kumpul lah. Duit boleh cari. Amal soleh kalau tak ada tak boleh minta dengan orang. Kita kalau tak ada duit kita boleh minta dengan orang. Tapi kalau tak ada amal soleh kita nak minta dengan siapa tuan-tuan? Nak minta dengan siapa kalau tak ada amal soleh? Nak minta dengan siapa? Dia nak minta dengan siapa? Kita tak ada amal soleh, nak minta dengan siapa? Tidak ada salawat, nak minta dengan siapa? Tidak ada kulhu, nak minta dengan siapa? Tak ada duit, boleh minta. Boleh minta kalau tak ada duit. Tak ada beras, boleh minta. Tapi tak ada amal soleh, tak boleh minta. Baik, wallahu a'lam. Akhir. InsyaAllah ada dua perkara yang saya nak sampaikan kepada jamaah Tasik Puteri. Satu, madrasah sekarang tengah sibuk untuk kita mohon sumbangan barang-barang kering. Tapi saya sekarang ni kita nak minta
kawan-kawan tolong usahakan minyak masak madrasah. Beras kami buat masa ni kami tangguh dulu sebab ada sahabat yang baik hati yang hantar beras, usaha sendiri yang hantar beras setiap bulan, dalam 60 beg. Alhamdulillah, mudah-mudahan hidup dia barakah. Usaha tu mudah-mudahan jadi amal jariah. Jadi tuan-tuan telah maklum, madrasah saya kami buat secara volunteer. Saya mana jamaah yang baru yang tak kenal saya, jadi ustaz ni kenapa minta sumbangan? Saya buat sekolah secara volunteer, saya tak minta apa-apa yuran. Pelajar saya bukan 10 orang, sekarang ni dah 250. Tak ada yuran makan, yuran itu, yuran ini. Secara volunteer, guru yang mengajar volunteer, semua volunteer. Jadi sehari kita punya duit ikan cecah sampai, kalau tak ada barang-barang ni, cecah tuan-tuan 650, 700 satu hari. Jadi bila barang-barang ni ada, jadi kos kita ni jadi kurang. Jadi sekarang saya nak tumpukan pada minyak masak. Sebab minyak masak, kita perlukan sehari hampir 2 ke 3 botol yang besar. Sebab budak-budak kita ramai. Kalau kita goreng ikan tu, kita pakai minyak banyak. Jadi kalaulah ada jamaah sini yang rasa-rasa nak buat tiap-tiap bulan kumpul minyak 10 botol, 20 botol, bukan banyak pun. Kenapa perlu saya buat macam tu? Mudah-mudahan kita nak buat baik ni, jahat-jahat yang kita buat dulu dengan rahmat Allah maafkan. Dalam proses kita berbuat baik. Sebab saya bukan buat secara komersial. Kalau saya buat sekolah secara komersial, tak apa. Saya nak tolong orang. Nak tolong anak-anak orang lain. Itu satu. Yang kedua, madrasah nak beli freezer, peti ais beku. Dan saya dah order dah. Harga dia 1,800. Semalam saya kuliah, dah dapat dah 600. Jadi kurang 1,200. Freezer tu, Cina tu belum hantar lagi. Jadi saya tak kena bayar lagi lah. Jadi kalaulah ada sahabat malam ni, boleh selesaikan baki lagi 1,200. Tak banyak pun. Sebab semalam saya cuba cari tak dapat. 600 je. Dan baki dia ada 1,200. Kalau ada sesahabat yang nak selesaikan, alhamdulillah. Jadi kalau dihantar sehari 2 hari ni sebelum raya, jadi kita boleh guna pakai freezer tu dan selesai pembayaran freezer tu insya-Allah. Setakat ini saja saya dengan tuan-tuan. Jadi minta maaf, minta ampun, mudah-mudahan kita dalam keberkatan Allah wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Ya Tuhan kami mohon kepada Engkau, Ya Allah, dengan kebesaran-Mu, dengan kasih sayang-Mu, Ya Arhamar Rahim. Jadikan kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang baik, Ya Allah. Jadikan isteri kami dan anak-anak kami dan keturunan kami daripada hamba-hamba-Mu yang baik, Ya Allah. Ya Allah, kami tak tahu berapa lama lagi kami akan bertemu dengan Kau. Dan kami tidak tahu syakibaki umur kami yang tinggal, Ya Allah, yang Kau beri peluang kepada kami untuk hidup. Mudah-mudahan kehidupan kami dan peluang yang Kau berikan kami hidup ni, Ya Allah, kami dapat buat
amal baik, kami dapat baca Quran, kami dapat berzikir. Ya Allah, jika ada kejahatan dan kami tak mampu nak berhenti, Kau tolonglah kami, Ya Allah. Kau bantulah kami, Ya Allah, untuk kami tinggalkan jahat-jahat itu, Ya Allah. Sama ada kami mengumpat, hasad, dengki dan sebagainya. Tolonglah, Ya Allah, tinggalkan maksiat-maksiat tersebut, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada Engkau, jika Engkau matikan kami dalam masa yang terdekat ni ataupun pada bila-bila masa, Ya Allah, yang kami tidak tahu, matikan kami dalam husnul khatimah, matikan kami dapat kami menyebut akan nama-Mu, Ya Allah. Jangan Kau keluhkan lidah kami, Kau keraskan lidah kami daripada menyebut nama-Mu ketika saat kami menemui Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika hati kami masih keras dengan Engkau, masih keras dengan agama Engkau, maka Kau lembutkanlah hati kami, Ya Allah. Lembutkanlah hati isteri kami, Ya Allah. Lembutkanlah hati anak-anak kami, Ya Allah, agar kami dapat jadi hamba-Mu yang baik. Ya Allah, mudah-mudahan Kau terimalah kami, supaya kami dapat masuk ke dalam syurga-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami sebahagian daripada ahli neraka-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami sebahagian daripada ahli neraka-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami sebahagian daripada ahli neraka-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.